A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang dirjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah pengatur sekalian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syahadah berarti penyaksian atau pengakuan seseorang terhadap sesuatu. Apabila seseorang itu mengucapkan syahadah, berarti ia telah mengaku dengan lidahnya mengenai sesuatu perkara. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, makna syahadatain ialah dua kalimah syahadah di mana ia mengandungi dua bahagian syahadah. La ilaha illallah, penafian segala bentuk Tuhan, kepercayaan, akidah dan penyembahan, pengisbatan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam. Muhammad Rasulullah, pengakuan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatain ini akan diakui sah sekiranya kedua-dua bahagian syahadah tersebut diikrarkan sekaligus. Jika berlaku sebaliknya, maka tidak sahlah syahadatain tersebut. Konsep syahadah yaitu perlu difahami dengan mendalam dan diterjemahkan ke dalam kehidupan setiap orang Islam. Ini kerana penghayatan mendalam akan mengukuhkan, penghayatan mendalam akan mengukuhkan keimanan dan kesedaran untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan dua kalimah syahadah. Tuntutan syahadah yang pertama dibuktikan dengan menunaikan rukun Islam, iaitu salat 5 waktu, zakat, puasa dan haji. Yang kedua pula menurut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Manakala fardu syahadah ini terbahagi kepada dua, yaitu diikrarkan dengan lidah dan yang kedua ditasdikkan dengan hati. Setiap syahadah itu hendaklah diakui terutama bagi orang bukan Islam yang baru memeluk Islam. Lidahnya hendaklah mengucapkan penyaksian itu sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa sendiri dengan melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi
bahawasanya Nabi Muhammad itulah pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan di dalam hati terserah kepada hati masing-masing, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang mengetahui segalanya. Islam hanya boleh mengukur yang zahir sahaja. Artinya apabila seseorang itu telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka dia telah pun dianggap sebagai seorang muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berkaitan dengan syarat sah syahadah ini, oleh itu apabila seseorang telah melafazkan kalimat syahadah, maka dia hendaklah mengerjakan segala apa yang telah diakui dengan lidah itu. Dia hendaklah mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika disebut sahaja tetapi tidak diamalkan, maka tidaklah sah syahadahnya. Merujuk kepada konsep syarat sah syahadah, yaitu ada 4, ya. Yang pertama, diketahui. Yang kedua, ditasdikkan dengan hati. Yang ketiga, diikrarkan dengan lidah. Dan yang keempat, diamalkan dengan anggota. Kesimpulannya tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap orang yang telah melafazkan syahadah, maka wajiblah dia mentaati segala perintah dan meninggalkan segala larangan atau tegahan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana pula kita merujuk kepada perkara yang menyebabkan syahadah seseorang terbatal ataupun murtad? Yang pertama, sujud, tunduk kepada berhala secara pilihan sendiri, bukan kerana terpaksa. Yang kedua, menghina atau memperkecilkan sesuatu yang dimuliakan oleh agama, seperti nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah, Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum syarak, rasul-rasul, perintah serta larangannya dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu ucapan kekafiran yang biasanya dengan ucapan itu menyebabkan orang menyangka ia telah kafir, atau dengan terang-terang orang itu mengatakan yang dirinya telah menjadi kafir atau keluar daripada Islam, sedangkan hal keadaannya secara ikhtiari, yakni pilihan sendiri dan bukan kerana keterpaksaan. Yang keempat, perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan boleh terkeluar daripada Islam, seperti mengatakan yang wajib itu sebaliknya, begitu juga mengatakan yang haram itu adalah halal. Ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق الله العظيم. Yang bermaksud,
Sesiapa yang murtad antara kamu daripada agamanya, yakni agama Islam, kemudian mati dalam kekafirannya itu, maka gugurlah segala amalan mereka di dunia dan akhirat. Mereka akan menjadi penunggu neraka dan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sedikit perkongsian berkaitan santai ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya perkongsian seumpama ini, kita akan lebih memahami, ya, insya-Allah kita akan lebih memahami apa yang disyariatkan khususnya dalam agama Islam, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.